Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Diharapkan anda semua sihat dan seperti biasa kita ada satu lagi tamu dan tamu ni merupakan seorang ahli dikir barat, Andika Kencana, Tok Karut. Nampak? Dia dapat info cepat. Nak tahu siapa? Dia bukan tu saja, tapi dia pun pelawak, komedian. Pelakon. Nak bulut habis nampak? Dan pernah pergi ke Malaysia untuk tarung nyawa. Maksudnya macam bakat lah, uji bakat gitu. Bukan uji bakat, lawan kan. Ni dia Isa Bora. Isa Bora, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Bukan main angkat lagi. Biasalah. Oh, okey. Alhamdulillah. Sebab panggil tamu tak payah, kena angkat sikit. Baru nak macam Lin tak. Tak. Oh, lintas-pintas kita kerja sama. Yes. Rasa-rasa dah ada second season tak? Tanya balik rasanya. Tak boleh dah, tak dapat rasa. Betul lah. Kalau ada rezeki, ada. Kalau tak ada rezeki, alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga. Ya. Betul. Okay. Ni sebelum kita cerita hantu ni, cakap pasal komedian ni, terror juga kan. Terror apa? Pelakon, pengacara nak jadi penyanyi juga. Kak berani nyanyi tu. Cuba nyanyi sikit. Tak boleh. Lisa. Kita tak boleh nyanyi. Dikir Barat. Tak nak lah. Come on lah. Tadi pun salah sebut. Apa pasal? Tukang Karut, bukan Tok Karut. Bukan Tok Karut, betul. Kan budak Dikir Barat kan? Tok Juara dengan Tukang Karut. Tukang Karut. Tok Karut pula. Tok Karut. Bodoh ke pandai? Jangan lupa kami akan keluarkan konten baru, permainan. Wow. Boleh susu TVC. Game show. Asyik pokok-pokok kita hantu, kita pun nak minda kita nak perbetulkan sikit. Keluar sikit lah cabang. Ya. Yeah. Okay. Kita back to ke jalan yang benar. Cerita hantu. Tapi sebelum itu, kita ke jalan serong sikit. Apa dia? Bagi korang ni semua yang nak beli merch, jangan lupa pergi ke puakasg.com dan kalau boleh bila tengok Puaka ni dan nak start ni, kalau ada iklan ke apa, jangan skip lah tanda sokongan anda pada kita. 2 minit ke, bukan 2 minit, macam 30 saat ke apa, stay lah. Kalau macam 5 minit ke, 3 minit ke, tu terpulang. Kalau nak stay. Kalau tak nak stay, kalau boleh stay lah. Nampak? Stay, jangan tak stay. Stay, jangan tak stay. Ya. Okay. Dan jangan lupa subscribe. Yes. Dah lama tak cakap benda tu. Betul. Maklumlah dah 1 bulan. Lebih-lebihkan, kalau boleh sampai target berapa target? 50 ada? 50,000 subscriber? Kita target 100,000. Nampak? InsyaAllah. Sistem biar tinggi. Sekarang baru 27. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua supporter. Saya antara salah satu subscriber. Ya. Terima kasih lah. Kita mesti sokong kawan. Come on lah. Baik, kita teruskan dengan Isa Bora punya cerita. Ni nak cerita satu ke saya start dulu Tanya dulu, baru kau nak rewind balik ke zaman-zaman cerita, okey lah. Okey, boleh. Time kat Malaysia, bila masuk apa tu, Maharaja Lawak. Ada apa-apa terjadi tak? Okey. Soalan. Maksudnya bukan kat Maharaja Lawak, mana-mana lah. Bila kat Malaysia ke, ternampak apa-apa ke. Okey. Gitu. Sebenarnya bukan saja di Maharaja Lawak Mega lah. Boleh sebut nama program ke? Dah sebut dah. Boleh lah tu. Okey, sebelum tu mungkin ada yang tak tahulah. Bora ni sebenarnya nama kumpulan. Betul. Sebab ada hamba Allah tu. You all bertiga adik-beradik Ya. Takkan band Bora kan? Tapi tak apa. Saya tak orang kata tu tak kecil hati, tak marah lah. Tak kecil hati. Mungkin dia tak tengok TV. Betul. Kan? Jadi sebelum saya cerita, Bora ni sebenarnya kita kumpulan Bora ni ditubuhkan pada 2013. 2012 ingat apa? Apa? 2012 yang kita masuk Kecoh tu. Kecoh. Awak yang host. So dari situ, sebelum tu nama Gedebah. Ingat tak? Gedebak. Dia macam gitu lah. Gedebah. Dari situ alhamdulillah kita dapat menang tempat kedua. Tu sebab kita diberikan semangat kan daripada that time was Najib Ali, Suhaim Yusof,
Semua cakap, you all try to go further lah. Oh. So bila kita cuba uji bakat Raja Lawak. Oh, Raja Lawak dulu. Raja Lawak dulu. Okay. Musim yang ke-7. Wow. So kita cuba uji bakat tu that time dekat Johor. So we went there. Kita buat apa yang kita buat. Lepas tu alhamdulillah lah kita dapat terpilih. Okay. Top 24 lah. Kemudian Kemudian ada bootcamp dan top 12. wow. Bila top 12 tu baru dapat masuk rancangan tu lah. So alhamdulillah final tempat ketiga. Fuh. Hebat. Ada juga yang tertanya, Bora ni maksud apa? Rasanya apa? Rasanya apa? Tahu. Apa? Dia ada maksud tengok kat diam lah. Apa? Oh, ada yang tanya, mungkin yang tak tahu kan. Mungkin tak tahu. Bora tu sebenarnya memandangkan kita ni Singapura. Rakyat Singapura. Yes. Kita bertanding di sana. Jadi Bora ni nama diberikan dari inilah Yan yang bagi nama lah. Betul. Kan Isa Yan Mamat dia tak tahu. So kita pun jadi heran tau. Kenapa? Yan, kenapa Bora? Kau tiba-tiba je sebab masa tu sebelum mula producer cakap korang nak tentukan nama, tak boleh pakai gedebah. Sebab nanti susah nak message, susah nak undi. Kasih nama yang betul-betul senang untuk orang ingat, senang undi korang. Betul. Jadi terus si Yan cakap, okey bang, Bora. Kita balik hotel terus macam, kau apa ni Bora tiba-tiba gini. So selepas kita dah berbincang, dia pun bagi tahu kan, Bora tu sebenarnya born in Singapura. Bora. Apa tu? Oh, mahal tu handphone. Siapa punya handphone tu? Tapi dia belakang kamera, tapi dia jatuh tak nak angkat tau. Dia feeling ada orang tengah shoot dia. Suspend lah tu konon. Nak suspend lah tu konon. Handphone jatuh. Siapa punya tu? Masya Allah. So begitulah tubuhnya nama Bora. Ya. Jadi apa yang saya nak cerita ni sebenarnya pengalaman sendirilah. So dalam masa kita 12 ke 13 minggu lah dekat Malaysia tu. Memang pertandingan ni setiap peserta tak boleh balik. Selagi tak tersingkir lah. Okay. So just imagine kalau kita contohnya tersingkir minggu 2, bermakna 2 minggu je lah kita kat situ. Betul. So kita sampai final kan. 13 minggu kat sana. 12 minggu. Itu baru yang live. Yang sebelum-sebelum tu bootcamp 2 minggu. Habis selepasnya ada PC dan sebagainya kan. Ada promo sini, promo sana. Dah macam mungkin 4 bulan lebih. 4 bulan lebih, correct. Ya. So cerita dia tak tahulah pada saya pengalaman is pengalaman. Right. Macam sebenarnya saya ni pun tak percaya benda-benda macam ni. Dan tak nak percayalah. Kita dengar-dengar sini sana habis macam sebab bila kita di sana kan, kita put our mind macam okay, kita datang sini, kita bukan saja bertanding, kita bekerja. Kita niat, kita bekerja, kita buat sehabis baik. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan family, kita tinggalkan kerjaya. Kita semua berhenti kerja. Oh ya? Tiga-tiga berhenti kerja just because of that. Out of the sudden, tiba-tiba kita pun tak mengharapkan terpilih kan. Tiba-tiba dia terpilih. So macam, macam mana ni nak buat keputusan? Kita nak kena beritahu producer kan. Tak apa, okay set go. Berhenti. 24 hours tender lah, apalah sebagainya. So kita pergi sana. So kita proceed week by week lah. Week by week. Memang tak ada rasa apa-apa pun. Okay, dia punya tempat tu macam mana tau. Dia macam apartment hotel lah. Okay. Dia bukan hotel yang biasa. Dia kira macam, dia apartment yang ada dapur. Ya, faham. Kan? Habis ada macam, dia quite big lah actually. Dia ada macam 2 bilik tidur yang ada toilet. Dia ada macam hall kecil yang pergi luar, ada balcony. Ada dining table. Kawasan mana tu? Kawasan mana? Yalah. Tak ingat lah. Penipu. Tak ingat. Jangan bohong cepat, kawasan mana? Tak payah cakap lah. Tanya. Kawasan kan besar KL sudah tu. lah. KL sudah. Damansara. Ya. Macam Ali Nujum sebut tak Damansara. Okay. Bandar Telik Tak, selisih. Tak lah. Tak, okay. Situ kan tempat hot.
Ya ke? Macam hati-hati kan suka lepak sana, ada tinggal kat sana Damansara. Dulu Mungkin namakan Damansara kan macam Ya. Probably lah. sekarang dah lain sikit. Okay. So minggu demi minggu memang tak ada feeling lah. Memang maksudnya kita kalau boleh pun tak nak lah fikir-fikir pasal benda ni. So going back to the story ni, nak masuk cerita yang pengalaman sendirilah. Ada salah satu minggu tu, minggu yang tak ingat minggu berapa, tapi semua peserta rakyat Malaysia kena balik untuk pilihan raya. Oh, okay. Oh, okay. Okay, so kita ni yang bukan warga Malaysia ni nak kena stay lah dengan Indonesia. tak, Sabah. Oh, Sabah. Okay. Sabahan pun kena stay. So bayangkan sebenarnya kita merayu lah. Dah lama kan tak balik kan. That time was about maybe 1-2 months dah dekat situ. So kita macam, bang, kasih kita balik lah. Macam diorang semua boleh balik apa. Bukannya jauh sangat kalau nak compare dengan Penang ke, kan sama daripada distance kan. Cakap tak boleh sebab korang seberang tabak. Seberang tambak. Tak boleh. Dan lagi satu, expenses kita nak kena tanggung. Oh, okay. So Sabah pun tak boleh balik sebab lagi mahal kan flight. Kan. So that particular week adalah terasa sikit-sikit lah. Sikit bermaksud. Dia macam okay, bila ada ramai-ramai tu kan macam meriah kan, macam bilik sebelah-sebelah bising. So dalam satu bilik tu cuma boleh ada 4 orang je. Okay. 4 orang, macam pasal kita bertiga, yang seorang tu is a stand up comedian lah. Okay. Dia peserta solo lah. Dan tak tahu mungkin secara kebetulan lah, ni tak nak fikir apa-apa lah antara banyak-banyak peserta solo ni, 3 peserta solo yang masuk bilik kita confirm tersingkir. Tak lah, mungkin kita pun tak nak fikir apa-apa kan. Join fun ke apa? Bukan, tidur sebilik. Oh, tidur sebilik. Tinggal sebilik lah. Dia kita tak nak fikir apa-apa lah. Mungkin memang rezeki diorang sampai tahap ke situ kan. Right. Masuk yang pertama daripada minggu 1 masuk, minggu 1 tak ada penyikiran, minggu kedua tersingkir kita 3. Okay, nanti lagi 1 orang masuk. Layan dia 2 minggu, 3 minggu, tersingkir sampai yang nombor 3 lah. Jadi bila ada 2 bilik tu, saya tidur dengan Yan. Lagi satu bilik tu Mamat seorang. Okay. So memang terpaksa lah, tak boleh satu lagi tu tidur luar apa. Okay. Satu mesti nak sacrifice tidur seorang lah. And salah satu sebab kenapa Mamat tidur seorang, sebab dia cakap bising. Cakap Isa berdengkur kuat. Okay. Jahat, korang ajar. Betul. Korang ajar. Betul lah. Bila kita tengah tidur, kita tak tahu apa jadi. Selamat Mamat tukar bilik. Kalau ni dengar berdengkur, tukar rumah lain. Pergi hotel, nampak? Bajet besar. Maknanya satu bil tu dengar. Tak lah, gagal lah. Okay. Gagal. Nak bohong pun iyalah kan. Tak, gagal. Ian pun berdengkur. Semua dia kira macam pernah the first night tu bila kita tidur, kononnya macam guys, kita sama-sama. So Mamat tidur tengah. Ian Isa lah kira. Dia cakap korang merepek orkestra. Grong. Dia kira dah macam dah battle lah, kira battle. So berbalik pada cerita pengalaman ni, ada satu malam tu, okay, dia punya live is on Saturday tau. Right. So after that live usually akan habis lambat 12 lebih 1 pagi. Kemudian kita akan balik tu kita dah betul-betul dah penat. Penat sebab antara satu sebab ialah pagi hari Ahad tu kita ada kelas. Dia bukan saja pertandingan yang setiap Sabtu bertanding, tak. Isnin sampai Jumaat tu akan ada kelas. Minggu hari Ahad pun akan ada kelas. So bila budak-budak ni semua dah balik pergi pilihan raya, kita tinggal bertiga kat situ. Sabahan bilik sebelah. Okay. Kemudian satu malam tu, ini yang saya terasa lah. Duduk dekat hall dia sorang-sorang.
Itu kalau tak silap Ahad malam. Sebab hari Sabtu live kan. Ahad pagi kelas, dan Sabtu Ahad malam budak semua dah balik. Balik tengah duduk ni, tengah layan handphone, tengok komen kan, tengok balik recap minggu tu punya performance. Sekejap lagi dengar orang bisik-bisik lah kat sebelah. Dekat je lah. Dekat, tapi bisik yang Clear. tak faham apa dia cakap. Dia macam kumat kamit yang dia bukan tu je, dia macam Macam baca mantra tak tahulah mantra ke apa tau. Okay, betul. Sebab bila duduk bayangkan bila kita masuk pintu rumah tu sebelah kiri ni macam kitchen, sebelah kanan ni macam dining. So macam ada alleyway, sebelah kiri bilik, sebelah kanan bilik. Terus lagi dia ada macam hall. Hall kecil, sini sofa, sini TV. Belakang TV tu boleh keluar, dia macam balcony. Balcony tu kira dia full height curtain lah. Memang kita jarang selak lah. Memang jarang sekali selak. So bila saya duduk di sebelah sini, kira menghadap sini lah. Badan belakang ni curtain. Tengah macam gini kan. Tengok. Mamat dengan Yan dalam bilik. Tak tahu lah apa diorang buat. Tengok. Tu yang apa lagi kan? Apa? Tak pekik. Lagi satu, tak cerita kat diorang pun. Tak cerita? Tak cerita. Pasal satu, tengok kita stres nak cari cerita satu. Sebenarnya stres tau nak kasi orang ketawa. Betul. Apatah lagi bertanding kan. Jadi harapan orang-orang ramai ni semua, diorang nak dihiburkan kan. Which itu tugas utama kita lah. Kita pun nak menghiburkan. Kadang ada minggu jadi, ada minggu tak jadi. Kadang kita punya tekanan tu sangat tertekan lah. Habis kalau dengar benda-benda macam gini, takkan nak terus pergi bilik macam aku dengar benda ni tak best lah kan, macam tak syuk kan. So tak cerita dululah. Dan in fact sampai sekarang mungkin tak cerita kot. Ya? Diorang tak tahu? Mungkin orang tak tahu ke atau pernah cerita tak ingat lah. So kalau Mamat dengan Yan tengok ni, kalau korang ingat aku pernah cerita ke tidak, korang bagi tahulah. Tapi rasanya memang tak pernah cerita. Tak tahu kalau diorang pun ada pengalaman yang sama. Tu nak tanya diorang. So tu satu. So 4 bulan kat rumah tu lah? 4 bulan. 4 bulan yang stressful lah. Nampak je depan kamera, nampak je gembira lah, nampak terhibur lah, nampak macam behind the scene funnya korang behind the scene, how we struggle. I mean it's not easy lah. So lepas dia punya bisik-bisik tu, apa lagi? Apa your next move? Ada lagi. So along that week jugalah, budak-budak ni diorang kena balik probably macam 2 malam. Benda ni berlaku sekitar tu lah. Dia bukan yang melirit sampai budak-budak tu dah balik pun masih ada, tidak. Tapi masih terngiang-ngiang lah of course. Lagi satu kejadian, kita dalam rumah. Kejadian semua dalam rumah. Itu time kita kalau tak silap baru balik malam, balik bilik. Standard lah, balik mandi dulu sebelum rest. So Yan akan selalu sentiasa, dia orang pertama yang akan mandi dulu. Dia dah mandi, terus dia rehat, terus dia tidur. Saya akan yang geng let lu kan. Makan dulu apa-apa yang patut boleh buat. Mamat di bilik seorang, dia akan dalam bilik seorang-seorang, tak tahu apa dia buat kan. Cari idea mungkin. So my turn to mandi lah. Mandi tu yang dia punya feeling tu macam kenapa lepas satu-satu kan. Itu rasa macam touch.
Oh, sentuh Sentuh kat dalam bilik air. dalam bilik air. Tapi dia kasih sikit je, dia bukan kasih Sentuh kat mana? kat badan, belakang. Belakang. Macam movie mandi-mandi tu. Tak, dia bukan Oh. macam gini-gini hello Habis? tak. Dia macam gini je. Oh, satu strip buat gitu. Tu straight. Gila Tak tahu apa yang dia nak. Nak mandi sama. Agak-agak lah mandi sama. Itu orang kata mungkin yang pertama tu bisikan syaitan. Yang kedua? Yang kedua ni sentuhan Syaitan. Syaitan. Betul. Tapi dia macam very fine ni tau. Dia bukan macam gini tolak-tolak ke, macam pegang-pegang ke. Macam romantik macam Tak. romantik. Apa? Dia macam apa ni? Macam gitu tau. Macam macam gitu. Slow Slow. Dan saya punya jenis ni pula, kalau ada feeling-feeling macam gini, dia akan macam mudah jatuh sakit. Yang betul-betul punya, yang rasa betul-betul ni ternampak ke dalam mimpi ke whatsoever, itu akan betul-betul sakit lah. Okay. Itu akan demam panas. Nanti kalau ada masa insya-Allah akan cerita lagi lah. So sentuhan ni sentuhan yang biasa, tapi membuat kita fikir kan. So bila dah baring tu rasa macam apa benda ni kan, macam come on lah. Badak pula. Yang dah tidur. Tak, nama gelaran dia badak. Yang dah tidur. Habis seorang-seorang tak style kan. Cuba tidur. Paksa tidur. Mamat dah gone lah, tak tahu mungkin. Mamat dia geng apa tahu, dia selalu tidur siang. Okay. Dia geng tidur awal, dia akan bangun awal. Okay. So bila tidur tu rasa macam kenapa tak boleh tidur ni? Rasa macam ganggu lah. Macam satu macam punya tak tentram lah. Okay. Pusing sini. So tak tahu apa pasal rasa bangun lah. Bangun. Go and get something to drink ke. Okay. Dah tengah takut-takut pun masih kononnya nak berani have to lah kan. Kita kena mindset kena lawan balik apa. Ya, probably lah. Kan. So pergi luar, capai je apa air yang ada kat situ. Minum kejap. Tak rasa takut ni, tak ada rasa macam ada kat sini ke, ada kat situ ke, tak. Minum air kejap. Dan sambung tidur. Manage to sleep lah, alhamdulillah. Manage to sleep till the next morning lah. Till the next morning, lepas tu terus kita ada kelas. Pun tak cerita lah. Takkan nak cerita tadi aku mandi, lepas tu aku kena sentuh. Takkan macam gitu lah, macam nanti diorang gelakkan pula. Kan? So macam tadi saya cakap, kita tak nak stres-stres. Betul. Kita tak nak stres. Kita dah terlalu stres untuk cari cerita. Terlalu stres untuk buat orang ketawa. Jadi tak mau stres-stres. So itu kejadian kedua di dalam bilik itu. Okay. Ada lagi satu kejadian Teruskan. dalam bilik tu juga. Ni tak tahu dia mula bisikan kan. Lepas tu sentuhan kan. Sekarang ni dia main dengan hayalan pula. Macam mana tu? Dia macam menghayalkan tau. Itu pun malam juga. Tak ingat a few days later probably lah. Tidur sama juga. Tidur. So rasa macam alamak nonsensnya, tak boleh tidur macam itu. So bila tak boleh tidur tu, tiba-tiba bila tersadar tu rasa macam it's time lah, subuh. Subuh. So macam biasa lagi ambil wuduk. Kita solat kat luar, dekat hall tu. Okay. Kat bilik tak ada ruang, sempit lah. Sempit, tapi biasanya kita akan solat kat luar. Kat luar. Dan selalunya lah, kebiasaannya kita selalunya solat bertiga. Mamat yang akan sentiasa menjadi imam lah. Baik apa-apa waktu pun. So cara kebetulan tu, subuh yang itu, bangun, it's time, dah tengok masa semua, rasa macam dah masa lah. Dia ni masih tidur kan. Awak bodoh lah. Ambil wuduk, pergi luar, solat. Rakaat yang kedua tu,
sujud yang terakhir. Kan? Tiba-tiba rasa kena gini. Tendang? Kat belakang. Bukan kuat ni lah. Macam okay, but you can feel. On top of my mind rasa macam ni Yan ke Mamat ni buat lawak pula kat sini kan. Sikit je sikit. Tu. Macam gitu. So macam terus cepat-cepat habiskan. Jadi Mamat keluar. Mamat keluar. Kau solat apa ni? Solat subuh lah. Asal? Solat subuh pukul berapa? Dah pukul 9.30 pagi. Tu macam takkan ni Mamat, antara kau ingat atau tak ingat, benda ni kalau kau ingat lah, kau pernah tegur Ahmad, kau pernah tegur aku, kau solat apa ni? Solat subuh lah. Tak, subuh sekarang dah pukul berapa? Dah 9.30. Tapi kalau gitu, kenapa rumah tu macam tingkap dia pun langsir tutup, itu gelap? Kita akan sentiasakan tutup langsir lah. Tapi bila siang hari, kita akan buka sikit untuk cahaya. Cahaya saja. Okey. Untuk kalau nak pergi luar balcony tu lepak-lepak tak akan sorang-sorang lah. Seram Dia punya pandangan tak ada apa pun. Hutan. Busy road. Busy road. Then probably dia macam hutan lah, probably lah. Tapi sekarang dah cantik. Sekarang ada LRT semua kat depan. So itulah yang terasa tu. Rasa macam kau menghayalkan aku So itu pengalaman semasa juara pula? Raja Lawak. Ya. Nampak dia? Nampak so far taklah. Kita janganlah, yang kalau boleh jangan nampak lah. Ada lah cerita ni, kalau sempat insya-Allah lah cerita. Ada. Nanti apa? Okay. Next story. Sebab nak story tu terlalu recent lah. Okay. Jadi kita kalau boleh dapat last best. Okay. Boleh kita simpan yang baru-baru berlaku tu last Jadi macam soalan tadi, boleh nampak ke tak? Memang tak. Alhamdulillah tidak. Dan sebaiknya kalau boleh tak naklah tengok-tengok benda-benda yang macam ni kan. Tapi perasaan tu ada. Bukan rasa bukan macam rasa dekat sini, dekat belakang. Tak. Saya ada selalu akan ada wild imagination. Wild Imajinasi yang terganggu. Okay. Yang wild. Yang ganas, yang puas. No, bukan tahap tu. Ya, maksudnya wild lah, macam terfikir wild. macam imagine gitu-gitu. Yes, suka gini, suka gini. Correct. Bukan yes, correct. Tapi bukan yang suka-suka. Tak, dia rasa macam tengah jalan, contoh keluar lift rasa macam ada orang tengok dekat sebelah kanan ada orang tengah tengok. Dia akan macam gini. Macam gitu. Rasa macam don't play with me lah, macam kalau betul aku tahu aku tak boleh nampak benda-benda macam ni tau, dan aku pun tak mengharapkan untuk melihat. Every time akan ter macam tu. Macam tu. Lagi sekarang lift tengah-tengah kan ada hollow kan. Habis kita pula biasa tengok social media yang diorang selalu dia tinggal actually every time macam bukan excited lah, macam expecting, tapi macam that kind of imagination, macam tengah diri kat sini kan, ni kejap lagi naik, confirm menjelma apa. Lepas tu kadang dia janganlah kau berhenti tingkat sini, janganlah kau berhenti. Tapi ada betul macam tu. So macam actually macam kononnya macam nak berani kan mengharapkan ni buka lift, tiba-tiba kat situ tengah nyangkung. Tapi kalau boleh tak nak. Tiba terfikir sendiri gitu Kalau boleh tak maulah. Sebab dia punya feeling tak best lah. Macam ada juga dengar cerita yang macam orang boleh nampak, boleh ni, boleh tu, boleh ni. Kalau boleh tak nak dalam situasi tu lah. Elakkan lah, insyaAllah. Gangguan lepas tu Maharaja Lawak, gangguan apa yang ada? Maharaja Mega sebenarnya
samalah, fokus kita pun sama. Betul. Kita pergi sana niat cari rezeki, tak ada sangat. Tak ada. Itu tak ada yang nampak ke apa. Cuma rasa-rasa tu ada. Sama juga macam rasa-rasa tempat ni macam Yalah, rasa ada, kita tak sedap. macam ada. Sebab kita tak biasa kan Correct. di sana. So kita selalu akan abaikan. Kita selalu fokus. Betul. Fokus-fokus pun tak menang lah. So, yalah. Okey. Ada tak macam time perkhidmatan negara, time holiday? Ada. Apa? Kalau tadi bisikan tadi tu kan, dengarkan. Itu bisikan yang kedua. Bisikan yang pertama yang dapat similar, tak tahu pun bahasa apa, itu time perkhidmatan negara. Okay. Perkhidmatan negara ni kita biasalah body system kan. Katil double deck. Saya tidur di sebelah atas. Kawan tidur di sebelah bawah. Dia ni sering telefon girlfriend. Nanti macam malam-malam nanti tengah buat apa tu? Tengah tidur lah. Berbual macam very silent kan. So kita will expect dah. Jeng-jeng. Betul tu? Kita akan expect benda-benda macam gitu. So bila satu malam tu dengar bisikan dia, tu kat telinga. Dah mati. Orang dah pernah dah kena drill kan. Dah betul mesyek lah. Kau lagi nak berbual lagi. Alamak, tidur sudah lah. Nak report strength nanti boleh lah besok-besok. Cakap je penat, tidur sudah lah kan. So standard akan jenguk. Jenguk bukan dia, akan tiarap dulu. Gitu. Kata dengan bunyi kan. Tiarap dulu. Lepas tu akan macam ni dulu. Astaghfirullahaladzim. Korang main-main I didn't expect that to come. Ingat macam relax cerita pun tak apa-apa kan. Orang asam. Don't do it again. I throw this to you. Anjat. Lepas tu? Ui, boleh lemah semangat je. Tu sebab Mimi Jasmine lari angkat kerusi. Tak boleh, dia tak boleh angkat. Tengok. Sebab tu kita terus tukar. Takut orang yang angkat nanti. Astaghfirullah. Kau ni alamak. Kan dah terlupa kat mana. Puaka. Assalamualaikum guys, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, Kak Cik nak share sikit okey tentang cooling measure. Okey, banyak sangat yang tanya kita tentang cooling measure yang baru-baru di announce oleh HDB. Okey, so actually, you all don't have to worry so much pasal yang cooling measure. Most of the HDB, upgrader ke, downgrader ke, diorang tak terjejas sangat dengan the new ruling yang baru keluar ni. Because most of us, kita tak gunakan 85% loan from HDB. Okay, pasal apa kita pay CPF dengan grant is enough to cover kita punya 15%. Or sometimes kita have more than that bila kita dah campur kita punya grant, kita dah campur kita punya CPF. So guys, I just nak say one more time. Okay, upgrade atau downgrade, you all tak akan terjejas dengan the new ruling which is 85% given by HDB. And most of the about yang cooling measure ni, dia banyak terjejas bila kita nak beli private. Because daripada 60% dia turun pada 55%. So kalau you all nak tahu lebih lanjut how it works ataupun apa dia punya proses, you all boleh give us a call 8774-1551. InsyaAllah nanti kita akan explain to you all one-to-one session. Boleh? Okay, see you guys. Bye. Puaka. Tiarap dulu, jenguk. So bila jenguk, dia facing sebelah sana lah. Dan bila dia kat bawah ni, dia macam gini. So kita expect tangan dia dekat sini lah. See? So jenguk sebelah sana pula.
Luar sana. Member dah tengah gini. Tidur. Dalam hati kau tidur habis tadi tu siapa? So itulah bisikan yang pertama semasa NS. perkhidmatan negara. Correct. Bukan itu je. Ada juga another feeling, locker bergegar. Itu betul-betul kat sebelah. Tapi yang heran dia tu bila tanya Badi ni, kau semalam tidur ke tak rasa bergegar ke locker aku? So bila kita tidur macam gini, pandang ceiling, dia tidur kat bawah, locker dia sini, locker saya sini. So ni locker dia bukan bergegar yang bukan tau. Dia macam dia kalau gegar kuat orang semua bangun kan. Dia gegar yang gitu je. Locker dah lah kat sini. Rasa? So Lama. macam Lama dia a bergerak. few times. Dia bukan gede-gede lama tak, dia macam sekali. Okay, yang main-main. Dua. Macam tu. So bila tengok, dia ni tidur lah. So the next day tu kan tanya dia, kau ada gegar locker tak? Tak adalah, orang pun dah penat nak gegar locker buat apa kan. So tak fikir bukan-bukan lah. Sebab dalam bang yang kita tidur tu, dia actually kita dah dengar macam-macam cerita yang kita kalau boleh, aduh tak mau lah benda-benda Tekong. macam ni. Tak. Dia Dia cakap apa? bahar. Ni, old PA. Oh. So kita dah dengar macam-macam cerita di mana yang ada tu tidur, cukup masa bangun pagi, katil lah dekat Parade Square. Macam itu. So antara nak percaya atau tidak tau. Tapi selalu saya berpegang pada apa tau, kalau satu orang cerita mungkin kita jangan percaya. Sebab ni dah terlalu ramai yang bercerita. Intake demi intake yang cerita, kau dengar that time dekat itu Koi tu, itu company tu ada macam gini. Tu yang jadi heran tu. Jadi kita sampai sekarang lah, kalau pasal kita tak nampak, kita tak dengar, kita jangan percaya. Betul. Sebaiknya lah. So ini sekadar cerita lah, sekadar berkongsi apa yang kita tahu. Tante yang kat locker tu, dia tengah kat atas locker macam ni gini. Tak tahu kalau dia atas locker, that means dia kat sini tau. Sebelah. Baring sini, dia kat sini. Dia tengokkan lah macam Tak lah. Dia nak jatuh. Betul. Dia nak menyangkung. Aku jatuh. Okey. Buat main. Terjatuh Buat main lagi tu. Pigeonhole ni. Tak. Okey. Jangan main-main. Okey. Sini nanti korang kena baru tahu. InsyaAllah tak. InsyaAllah tak. Okay. Sorry. Tak. Dia Apa? Okay. Dia punya material locker dia exactly macam ni. Yelah, besi lah. Besi. Tapi dia satu pintu lah. Selamat ni banyak benda kat atas. Tapi dia kalau nak goyang juga ni. Okey. Lepas Kan? tu, cerita lain? So itu antara cerita-cerita di Perkhidmatan negara lah. Ni tak nak tanya penggambaran. Penggambaran apa? Shooting. Yelah, shooting. Ada. Shooting. Tapi cerita apa? jangan cakap apa? Boleh lah. Saga. Eh. Yang baru-baru lepas ni. Kan baru lepas lah last Kat year dalam studio. Ha? Dalam studio. Tak. Luar. Dekat luar. Kawasan? Sembawang. Ya. Kita shoot bidadari nanti kat Sembawang. Lepas tu? Cerita ni kan Allah. tak nak anggap serius lah. Sebab ini kalau Amy tengah tengok ni, Amy dia suka ketawa kan, sama-sama dekat situ. Amy kecil? Kecil. Dia kalau cerita benda ni, dia memang ketawa-ketawa, kek-kek lah. Sebab untuk orang yang merasa dia lain. Ya, betul. Kan? Okay, kita ni budak-budak silat lah. Itu telemovie tu, kita ni budak-budak silat. So bila ada satu scene tu, kita kononnya tengah macam betapa tau, duduk tutup mata. Okay. Tak apa. Lepas tu tok guru tu bercakap depan kita. So kita punya scene macam gitu je duduk. Memang tak ada rasa apa-apa pun. Tapi sebelum kita rakam kat situ kan, another thing is bila shoot tentang budak-budak silat ni, kebanyakan hari ialah pada waktu malam. Kira kita call time petang, dia akan sampai malam.
Malam literally malam yang gelap tau. Dia hanya depend on lampu-lampu ni lah. Lampu. So kawasan tu memang banyak cerita. Banyak cerita. Ada diberi amaran jugalah, warning, cakap okay, daerah sini sebaiknya jangan lintas. Okay, sana jangan pergi. Gerbang. Gerbang. Okay, jangan pergi. Okay. Sini jangan, kalau boleh jangan lintas. Ni ada pokok kan, pokok jangan lintas. Biasalah si kepo akan sentiasa tanya. Okay. Kenapa sini semua ni tempat tanam uri. Ya. Kan? Memang. So kita mula tak tahu apa. Sebab it looks like a normal place, pokok-pokok, tapi ada nampak Macam windmill ke apa tu? Tak ada lah. Windmill apa sembarang. benda tu? Apa yang kal-kal tu? Windmill panggil Dia macam kena angin nanti dia. Ada ke? Tak perasan? Ada selalu batang-batang lah. Tanda. Ada. Jadi orang tahulah. So okey lah, kita faham. So kita punya tempat shoot tu betul-betul kat sebelah. Alright. Kita? Okay, nevermind. Lepas tu? Siapa? Tak apa tu? Lepas tu? Kita as in myself, Amy kecil, ni semua lah. So bila betapa kan, tu scene betapa kan, memang tak ada rasa apa-apa pun. Cuma biasalah, kononnya macam ada insting-insting konon-konon lah, macam mengharapkan ada lah, apalah. Tapi memang tak ada. Perasaan biasalah, imagination. Kat tanah tengah tu kan? Ya, correct. Lepas tu belakang ada macam ada patung. Patung tak adalah. Sembarang je patung. Ada. Baru nampak 2 days ago. Hari tu shoot pun tak ada patung. Ada. Dia tersembunyi di belakang bushes. Okay, lepas tu? Lepas tu habis je dah ni kan. Okay, so cut. Sekali Amy yang tegur. Sir, belakang kau tu kenapa? Sini. Tengkuk. Cakap, tahu apa? Kau tak rasa apa-apa? Tak apa. Amy tengok depan-depan. Amy cakap, sir, lu suar kena. Kau jangan nak merepek. Kan? Apa benda ni? So, ni kau kena cakar. Cakar. Literally macam satu je. Satu. Panjang. So, Jami, kau jangan merepek ni. Cakap, betul. Takkan aku nak tipu. Panggil Rizal, panggil yang lain. Tengok. Ada cakar kan. So, macam, serius lah. Tak kelakar tau. Tak rasa, mula tak rasa. Saya bila dah pegang-pegang macam gini, baru rasa macam pedih-pedih sikit. Pedih-pedih sikit. So, macam, Amy part ni dia ketawa kan. No, myself be myself akan macam baca apa yang tahu kan. Betul. So konon-kononnya tahu dan faham lah. So macam dia gitu kiri pukul kanan kan. Si Amy dah ke dia dah pergi cerita Isa tadi macam gini. Dia sudah dia tahulah dia. Betul. So macam kita, memang saya pun tak expect apa-apa lah. Tapi kira terkena pada kita. So definitely kita akan terasa macam janganlah macam ni kan. After that apa dia punya tak ada follow up? So far tak adalah. Terus dah macam start berhati-hati, dah start awas macam okay, tempat ni yang main-main, dah rasa macam gitu. Sebab from my understanding kan, benda-benda yang terkena ni semua, dia macam caught us off guard. Kan? Macam tiba-tiba dia tak perasan, tak perasan. Betul? Ya. So itu antara pengalaman lah, sebahagian daripada shooting lah. So far itu je. Kat Saga. Selesai lah. Nanti ada. Ya, kita shoot Bidadari di kawasan sana. Siap lah. Standby. Mulut pun. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Apasal tak shoot dekat tu Oh dah tak ada. Bidadari dah tak ada. Ya. Ya. So kita gali gulok, kita kena pergi crash course. Crash course apa? Konon tu gali kubur kat situ. Bestnya. Best kan? Best. Gali tu berair. Gali tu dah pasir laut. Pasir laut?
tak nak ada kedap. Kan tu kan laut kan. Terus ada air. Itu je. Tak apa-apalah. Memang kawasan laut sana. Okey, daripada cerita seram, time holiday tak ada apa. Shooting Alhamdulillah dah. Shooting dah tak apa. dah. Yang kat itu Time zaman budak-budak dia. apa? Time zaman remaja lah. Sekarang pun remaja juga. Faham? Kan? Remaja muda. Young teenage. Faham. Biasa cerita klise. Zaman kawan-kawan ramai naik motor, jom pergi explore. Biasa lagi. Rasanya macam, correct me if I'm wrong, memang tak banyak tempat, tapi probably ada yang akan cakap banyak tempat tu explore. Tak tahu So untuk kita that time tempat biasa. Mana lagi hospital lama. Oh, Changi, lepas tu? Ya. Oh, itu interesting juga. Yes. Itu interesting sebab okay, kita pergi. Kita dalam probably 6-7. Lepas tu ada 2 ekor ni bawa girlfriend lah. Konon hero lah. Nak tunjuk berani lah. Biasa. Okay. Kita that time single lah. Naik motor sorang-sorang kan. Biasa. So kita pergi. Satu ni dia kata dia dah biasa. Dia pernah masuk. So he will take the lead lah. Okay. Bila masuk tu, kita tak ada that kind of feeling. Sebab apa tahu? Bila kita solo, especially myself, bila saya solo, tempat macam macam tak abandon pun, rasa macam baru lagi. Terjaga macam macam baru cat je. Habis macam lampu-lampu semua macam gini, lampu-lampu baru, switches semua masih baru-baru. Tak ada yang macam ni kita tak pernah nampak ataupun ni benda lamanya. Tak. Macam okay lah, fine lah, nothing lah. Lagi bila orang cakap tu kalau pergi masuk ramai-ramai memang tak akan nampak probably. Kan? Ya, orang cakap kalau itulah. nak pergi biar pergi seorang ataupun berdua. Seorang gila seorang. Ataupun pergi berdua. Tu baru gentle lah kira. Pergi berdua. Tak apalah, Assalamualaikum. Tak engkau aku lah macam itu lah. Assalamualaikum. Yang Cik Naas So biasa nak pergi ramai-ramai kan. Betul. Ramai-ramai. Masuk jalan. Lepas tu member ni cerita lah. Ni dulu tempat nurse-nurse punya tempat-tempat bilik ubat. Konon macam tak tahulah, dia tahu tak tahu. Lepas tu ni tempat ni. Kau nak pergi Mercury macam betul je. Tapi actually memang kalau tanya sekarang memang dah tak tahu bentuk macam mana lah, tempat macam mana pun. So pergi jalan. Dia ada few level kan. Tingkat 1 tak apa-apa, Tingkat 2 tak apa-apa. Jalan. Bila tak silap tingkat 3 tak silap, yang dia tak, kalau betul lah masih boleh teringat dia ada satu level up yang stack tangga macam gini pun ni atas. Kalau tak silap lah, something like that lah. So bila nak sampai situ ini nampak bayang. Dia bukan nak cakap yang I saw this thing, you know, and I can kira bagi macam mana bentuk dia ataupun explain kan, ataupun whatsoever lah. No. Dia just macam one big black thing je. That's all. Dia macam gini, one big black thing. Pop, terus dah macam nak demam. On the spot rasa dah macam Yang benda hitam tu nampak figure ke ataupun tak buat figure. Dia nampak macam just one piece of, macam dia tak ada macam figure orang ke ataupun gorila ke, tak ada lah. Hitam gitu je. Dia macam satu hitam macam gitu lah. Macam ganjil kan, odd macam rasa baik-baik tempat kenapa, tapi dia gelap. Gelap yang bercahaya, faham kan? Cahaya luar. Bulan. Cahaya bulan, cahaya luar, tapi dia gelap. Habis macam tengok tempat ni macam gitu. Kalau memang suruh describe memang tak sebab nampak macam that black aja. So after that kita was expecting, tu baru satu nampak satu kan. Kita was expecting macam
yang perempuan-perempuan ni terkena ke, Astaghfirullahalazim. kan, terkena rasuk ke, kan, macam, kan. Ya masih muda-muda kau fikir yalah faham. Tak, because pengalaman kita masa tu, kita dengar cerita, you know, nak lagi bukti. nak bukti kan, macam So doa agar dia punya girlfriend semua kena gitu. bukan tak doa pun, Sebab rasa kau rasa macam tak, okay, dia punya feeling is macam korang nak ikut buat apa sih? No, dalam hati kau nak ikut buat apa? Kau terkena pun orang tahu. Okay, betul. Nanti kena yang susah ni semua ramai-ramai susah. So after dalam lembaga hitam nampak apa? Lembaga hitam terus dah tu I told my friend, aku nak keluar. Okay. Aku nak keluar. Tapi nasib baiknya semua satu hati lah. Keluar. Tapi sebelum keluar daripada pekarangan tempat tu, yang member yang ajak tu, dia ada macam aneh sikit lah. Dia dah macam diam, dia dah macam macam gitu. So, adakah? Macam, tak tahu lah. So bila dia macam gitu, biasa setiap kawan mesti ada yang pandai baca, ada yang step berani, ada yang penakut, ada yang macam kan, a group of friend mesti ada macam tu. So jadi antara salah satu daripada kita tu, satu ni dia boleh baca-baca sikit. Okay. So bila dia dapat, kita mau perasan yang dia dah macam gitu, dah macam gini kan. Sebelum kita keluar daripada pekarangan tempat tu, terus sekejap aja dia baca something, tak tahu apa dia buat entah. Kita dah macam nak kalang kabut lah dengan my situation yang tadi apa benda habis dah macam kan trembling kan. So macam sekejap aja pap tu dia dah macam okey sikit. Mungkin ada Tak tahu. Yalah, mungkin ada lah. Tak tahu. Dia terkena lah. Sebab kadang-kadang orang yang selalu gini pun macam yang cakap besar. Kan sebab tu orang cakap jangan cakap besar, jangan accent poyo tu semua. Mungkin lah. Correct. So, Tapi itulah pada member yang kalau kau sedang menonton ni, jangan marah kalau aku cerita pasal kau. Kan? Pasal benda kenyataan bro. Dia bukan cerita yang buat-buat. Sebab benda ni berlaku pada kau. Ini aku cuma berkongsi aja cerita kau. Kita pun ada masa tu pun kita dekat situ. Kalau nonton puaka, jangan lupa subscribe. Satu juga bukan apa, kadang-kadang benda yang berlaku tu jangan anggap apa-apa lah kan. Sebab ia macam jadi satu contoh untuk kita semua sekarang. Apa yang berlaku dulu sebagai contoh untuk kita sekarang. So kalau boleh jangan cari pasal, nak explore benda lain, jangan cari benda-benda yang seram. Sebab kalau nak pergi pun, kau boleh tak payah pergilah, tak payah cari. Sebab kadang tak ada orang pandai ke apa ke, nanti kesian nanti badan orang tu semua. Kan? Walau macam mana pun nak pergi laut, jom pergi laut, tapi mungkin salah satu mungkin niat dia, jom explore, kita tak tahu. Habis yang tak tahu pun tiba-tiba terbabit, kesian. Kau boleh jangan. Tapi tak tahulah, mungkin rasanya ada ke sekarang? Ada apa? Masih ke yang jom kita pergi explore? Ada lah. Ada. Yang buat video-video tu semua mestilah ada. Oh, ada? Ada. Sebab tu ada orang pun request puaka pergilah explore. Oh, then? Tak no. 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 Yalah. Kita explore sekarang membongkar cik. Tak ada. So cerita tu. Okay, last. Ada masa ke? Apa? Ada banyak lagi last ke apa macam mana? Boleh ni last. Okay. Ini kejadian memang personal experience. Okay. Recently. Allah Akbar. Just few weeks ago. Okay. Saya ni sebenarnya kerja sambilan, kan? Kerja sambilan macam berlakon atau whatsoever. Saya pun ada kerja tetap. Jadi kerja tetap saya ni selalunya kerja malam. Oh, selalu memang malam je? Memang permanent night shift? Dia so called permanent, tapi kalau malam tu tak ada kerja, then probably kita kena kerja siang lah. Okay. Ataupun kadang-kadang bila siang tu diperlukan orang, dan kita pergilah. Sebab dia projek kan. Dan tak ada cakap company kan? Jangan cakap company. No. Saya kerja di satu syarikat yang besar. Yes. Nak kena ini pandai beralas syarikat pengangkutan awam. Tak payahlah nak detail. Lepas tu nanti cakap itu je orang dah tahu.
Tak payah detail. Tak, sebab kalau cerita nanti orang dah tahu kat mana. Okay. Okay, tak apa. Okey. Okay, memang every night, setiap malam, kerja dia, rutin dia, Untuk periksa. periksa lah, similar lah. Saya sebagai project coordinator yang akan sentiasa jaga safety. You know? Betul. Kita ada worker kan, so make sure you work safe lah. So okay, tahulah. Tapi saya akan cuba sedaya upaya takkan sebut lah. Okay. So saya bekerja di dalam terowong lah, dalam tunnel. Yeah. Dah tahu ke? Kau senyum-senyum? Dalam tunnel. Okay. So bila dalam tunnel ni, bayangkan kita kena jalan lah. Kita kena jalan dalam tunnel ni. Then worker supervisor ni akan cakap, okay, di sini kawasan yang tempat diorang nak buat kerja. Okay. Tugas kita ni cuma ikut. Tengok tempat diorang kerja, kita tengokkan aja mana yang diorang buat tak safe. Then inilah, kita akan betulkan lah. Cakap, this one cannot, that one cannot. Okay. Ini memang betul-betul code of guard. Okay. Selalunya, alhamdulillah lah, antara salah satu kebiasaan sebelum pergi kerja, selalu isteri saya selalu ni pesan lah, baca, keluar rumah baca, balik baca. Dan saya pun gunakan balm tau. Balm? Balm Ustaz. Dengar tu Ustaz. Saya beli balm Ustaz. Tak, bukan saya beli, bini saya beli. Okay. Tapi itulah, alhamdulillah, bini selalu pesan pakai balm, pakai. Okay lah, alhamdulillah. So at that particular night, malam tu, bila yang terkena ni, saya dari luar terus pergi kerja. Memang betul lah, benda ni really caught me off guard lah. Macam baca is baca kan. Sebelum kita turun pergi track tu, kita baca kan. So total worker ada 10. Okay, total worker ada 10. Campur saya 11 lah. Dan dia punya, orang kata tu, bukan rules, protokol. Kita kena kira orang sebelum kita turun, kira orang bila kita balik. Okay. So okay lah, kita namakan station A dan B lah untuk orang lebih faham kan, station A dan B. Saya ni dari station A. Station A bersama 10 worker, kita turun jalan dekat dengan station B. Mereka bekerja di situlah. So kerja, saya pun memang tak expect apa-apa pun. Layan lah, tengok diorang kerja, ambil gambar diorang, you know, that kind. So to cut short, kerja pun dah habis. Okay, kerja dah habis. Kemudian standard lah, kita kira 3, 4, 5, 6, okay, 10. Masa tu supervisor nama Arul. Okay, Arul, Indian National. Arul, you count your men all correct. Then if correct, then we go, we move. Okay bang, all correct. Correct. Nak pergi menuju balik ke station A ni, so tiba-tiba terpusing belakang ke arah station B. Ada lagi satu worker. So macam, Arul, one more man behind lah, faster lah, call him. Cakap, Arul pusing, abang, that one not my man lah. Tapi dia nampak sama-sama ni, tengah sebelah-sebelah ni. Yang lain ni semua dah pelan-pelan nak berjalan lah. Tapi boleh nampak apa, abang, that one not my man lah. Not your man, then that one who? Count again. Kau 10 lah abang. Saya pun kira juga, 2, 3, 4, 5, 10, 11. So dia ni siapa? Dia diri situ je. Mula-mula diri. Okay. Sebelum ni, sebelum yang apa yang berlaku sekarang ni kan, saya dah memang ternampak ada satu bayang ni, seorang worker ni dekat station B tadi, daerah situ. So rasa macam
Alah, kita kerja dari station A, mesti ada orang juga kerja dari station B apa. So probably it's just another group of worker lah. So bila tu balik pada cerita tadi tu, Arul, you sure ah? Sure. So dia about 100 meters away. Kemudian dia jalan dekat dengan kita. So jalan, okay tak apa, kita pun dah move off lah. Wah tak apa, probably okay lah, ni worker lagi satu lah. Kita jalan. Then I turn around again lah. Pusing. Tengok, ada lagi lah. Arul, you tell me properly. Are you sure or not? No lah bang, just now you count, I count. You count 10, I count 10. All correct, now we move lah. Okay, move lah kan. Jalan. Tak sedap tak sedap, betul-betul. Jujur, memang tak sedap hati. Bertanggungjawab kan. Yes. Kita risau kalau betul ada orang macam mana. Okay. So 2-3 kali pusing. Masih ikut ni. Okay. Bentuk dia orang, pakai helmet, pakai vest, tapi dia kabus. Dia kira macam faham kan? Faham. Dia bukan, shape dia pun tak sharp macam dia tak sharp, yes. Dia tak HD lah kira. Dia kira 3GP lah. Dia macam 240p gitulah, macam blur-blur gitulah. Apa-apa lah, P lah. So, dia kabus. Dia tak berapa nak terang. Tak sedap lah. So, Arul keep on saying, bang, come lah bang, let's go lah. That one not our man lah. Okay lah Arul jalan. Tapi masih macam ni. Masih ikut. Oh, benda tu ikut? Benda tu ikut. So, dah ikut. Tapi macam still stay in distance lah. So, bila je sampai tangga tu nak naik ke atas, ke stesen tu, saya pun naik kan. So saya last person, saya kena tutup balik tu chain lah. So, bila tutup chain tu, benda kat depan. Tapi masih jauh ni. Probably about 70 meters. Boleh nampak. So, macam ada tau. Memang kepala otak memang dah fikir macam-macam lah. Ini mesti aku tangkap dia, masuk naik atas, jumpa, kita panggil supervisor ke apa counter staff lah. Okay. Station tu punya counter staff. Counter staff tu cakap ini unauthorized access ke whatsoever lah. Memang dia boleh kena apa. Memang dia terfikir gitu. Bila nampak dia kat situ, terus macam rasa macam I need to go and follow him. Buka balik, turun tangga, lari macam sikit pergi kat dia. Dia terus jalan, terus hilang. So bila tengah rasanya kononnya nak beranikan diri tu, pusing, Arul and the gang semua dah masuk dalam lah. Bila orang dah masuk dalam, tu macam takkan aku seorang kan. Tu rasa macam no, jangan, sebaiknya jangan pergi. Patah balik lah. Patah balik. Sikit patah balik, bila pusing tiba-tiba tu lah. Kan. Macam mana kalau patah balik, pusing sekali dia pun mak dia tu pusing, patah balik. Kau lagi sekali. Nak terbang tadi, si baik tak terbang. Jangan main-main lah. Orang asam, bumbreng apa tahu. Astaghfirullah. Tu lah, arahan dia tak suspek ni diberi. Bagus, very good. Okay, tu cerita dia So, so bila dah nampak dia tak ada, patah balik naik atas tangga, terus call yang counter staff tu lah. Ahmad, bukan nama sebenar. Mat, macam boleh ada lagi satu extra man ni kat sini dengan aku. Dia cakap, kau betul tak betul? Cakap, betul lah, takkan aku nak tipu. Bukan aku seorang nampak, Arul pun nampak. Tak, kau punya orang ada berapa ramai? Kau punya worker aku ada 10. Sekarang ni ada lagi seorang ni, bermakna 11. Okay, tak apa, aku turun. Dia pun datang, jom kita pergi tengok. Cakap, kau betul tak betul? Jangan main-main. Benda ni jangan main-main. I told him that lah. Cakap, okay tak apa, biar aku call station B. Bila call station B, dia tanya station B, ada tak worker yang kerja daripada station B ke station A tu? Counter staff station B tu cakap, tak ada. Worker dia semua dah keluar.
Semua bermakna dah book out lah. Dah keluar. Ya. So soalan dia is, dia tu siapa? Tak ada ke macam kat terowong tu ada CCTV ke boleh nampak? Tak ada. Kalau ada biasa boleh check Unfortunately, dalam terowong memang tak ada kamera. Okay. Ya. Itu tak apa. Bila dah naik atas balik, si Ahmad ni cakap, tak apa sir, kau sabar je. Okay, kau relax dulu, buat tenang. Sekarang ni kau pergi book out. Okay. So bila kita, dia punya protokol bila nak book out tu kan, kita kena ada 3 benda yang kena clear lah. All men keluar, all equipment keluar, dengan kita nak kena buka ni safety device lah. Okay, ada safety device yang attach, kita nak kena buka. Jadi cakap tak apa, kau pergi book out. Habis aku nak cakap apa? Kau cakap je lah kau nak book out, kan? Habis tadi lagi seorang tu macam mana? Okay, kau cakap yang kau belum buka tu safety device sebab ada lagi orang alam. So call, hello, I want to book out lah. So and so want to book out, gini. Okay, orang semua dah keluar dah, equipment semua dah keluar dah, safety device tu dah buka belum? Belum. Tu dia tanya, kenapa kau tak buka? Sebab ada lagi satu orang kat dalam. Dia cakap, okay, sekarang ni dia nak dengar protokol 3 je. Orang, equipment, safety device keluar, you are safe to book out. So bila tu sekarang orang ni macam mana? Tak, orang tu aku tak nak tahu, dia cakap. Dia macam dia dah tahu tau. Tu masalah dia tu. So macam, tak, habis kalau if anything happen macam mana? Kan? Tak, aku tak nak, dia buat in English lah, dia cakap, aku tak nak tahu itu semua. Aku cuma nak tahu ni 3 perkara, 3 benda je. Once semua dah clear, aku boleh book you out lah. Tak apa, dia cakap, you call me back. Kau call balik. Buka semua, make sure everything dah clear, call. So dah buka semua, kalang kabut, buka semua, lock balik semua, terus call balik. Okay, dah buka. So terjumpa dengan lagi satu orang staff. Ni staff lain kerja. Dia satu area lah kita kerja. Dia ni pula tak membantu. Sekali dia cakap, what happened? Dia pun tanya, what happened? Tak, bro, you see sini ada 10, campur aku 11. Sekarang ni aku nampak lagi seorang kat belakang aku. Bukan aku seorang nampak, supervisor nampak, yang lain-lain semua nampak. Dia relax je. Okay, so what you want to do? Dia tanya, kau nak buat apa? Taklah, sekarang aku muskil lah. Aku dah ni, sekarang kalau if anything happen, orang tu macam mana? Kan? Okay, sekali tu yang tak membantu ni lah, dia cakap, okay, Isa, dia cakap, sebelum aku kerja sini, aku kerja company lain yang buat daerah sini, yang membangunkan tempat ni lah, sebelum tempat ni beroperasi. Dulu pun ada satu cerita, sama tempat, worker dia kerja, kena sepak. Okay, tak tahu siapa. Okay, dia macam, alamak, dia ni cerita pasal benda ni tau. So you mean apa? Aku nampak hantu apa? That one is up to you to think. Kau fikir-fikirkanlah sendiri. Tapi apa yang aku nak cakap ni, perkara ni dekat sini normal. Oh, normal. Normal dia macam normal tu macam. Then I told him, aku dah kerja sini dah few years tau, nothing. So probably macam apa yang saya cakap tadi tu, it caught me off guard. Dengan kita yang daripada luar terus pergi kerja, bukan dari rumah, that kind of thing. So dia cakap, benda ni biasa, benda ni boleh menyerupai apa-apa pun. Yang kau nampak tu probably dia menyerupai worker, pekerja. Yang paling tak membantu lagi satu ni, bila naik saya jumpa si Ahmad. Alah sir, benda ni normal lah sir, benda ni normal. Tadi sebelum kau datang pun aku ada cerita-cerita juga dengan kawan-kawan kerja yang lain, kan? Which actually dia punya cerita lagi iri-iri lah, lagi yang seram-seram lah. So bila rasa macam itu, tu rasa macam what a day lah. Dengan cara dia yang tak membantu. Dia lagi cakap, kadang-kadang benda ni biasa sebab kadang-kadang bila aku seorang, nanti korang semua dah balik, aku dah off lampu, dah tutup pintu, tutup gate semua, ada je nenek diri kat situ. Oh ya.
dalam hati kau ni memang tak membantu. So bukan tu je. Dia cakap, aku sebelum ni aku biasa letak sleeping bed ke apa benda tu, baring tidur kat situ. Aku pernah rasa terempap lah, apalah, so aku dah stop lah. Aku duduk baring macam gini sudah. Boleh duduk. So itu dia punya experience lah. Bukan daripada station 2 aja, station lain-lain pun. Daripada dia macam, aku dah penat lah. Kan? Dah penat lah benda ni. Macam setiap kali kalau ada dah rasa macam tak challenging lah. Dah biasa lah. Dah biasa. Macam kat luar stesen tengah isap rokok, ada je kat atas gitu je. Gini je. Okay. Macam gitu. Ya. Tu dah mati kau memang tak membantu. Tak apa. Jom teman aku naik atas, aku nak balik. Tu antara cerita. Dan bila cerita ni berlaku, yang buat meyakinkan, recently jumpa another group of worker and I told him what happened. Dia cakap apa tau? Ini mesti Hero Heng. So, who is Hero Heng? Apalagi Google lah. Jadi pada semua yang sedang menonton, kalau nak tahu, pergi Google Hero Heng. H-E-R-O-H-E-N-G. Baiklah, kita Google selepas ini. Terima kasih Isa. Sama-sama. Kerana buat semua Google kat rumah. Hero Heng. Okey, Tapi kalau nak lebih-lebihkan cerita, depan tu ataupun Hero Heng letaklah collapse ke apa ke. Dah tak payah lah nak kasi detail. Hero Yalah. Heng sudahlah. Nak collapse lah. Kita ni nak collapse ni. Lepas ni kita collapse tidur rumah. Takut keluar hero lain. Yalah. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan more experience for you. Janganlah. More experience as in gain experience lah. Macam pekerja kan. Kalau nak kerja kan, how many years experience? Macam 5 years tu maksudnya pengalaman bekerja. Bukan pengalaman itu. Cakaplah. Pengalaman nak melihat ni semua. Bukan. Sebaiknya. Janganlah. Tapi itu kalau jalan ni je lah hidup seperti tu. Ya. Tak mau. Okey, terima kasih Isa kerana sudi datang Sama-sama, kemari. Alhamdulillah. Semoga dilindungi. Amin. Kalau ada pun macam dah tahu sekarang, okeylah, tak apalah. Just do your Yeah. job lah. I do my job, kan? Correct. Yang penting kita tahu kita datang 10, dah settle. Yes. Okey, tunggu sekejap. Hero Heng. So itulah antara cerita-cerita saya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan subscribe. Okay. Beritahu teman-teman yang lain bahawa Puaka ada satu channel khas untuk anda menonton. Boleh. Bukan hari ni. Kaki busy gini Itulah. Tolak kain. Masya Allah, record pula. Okay, first of all ni ada sponsor. Kau nak gunting rambut ke apa, Om Salon nak gunting rambut, boleh. Apa salon? Omah. Om Salon Private Abang Omar. Limited. Thank you so much. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih. So, kau nak pindah rumah ke apa, kau nak cari rumah besar ke apa lagi, ni boleh taruh kat fridge. Apa tu? Fridge magnet. Blender daripada The Tech Team SG. The Tech Team. Yes. Selamat menonton ya guys. Baking soba. Thank you. Cinnamon. Thank you. Roll. Baking Sedap. Memang soba. sedap gila. Alhamdulillah. Memang suka. Terlupalah Thank nak you so order much. untuk diri sendiri. Kau tak Oi? boleh makan. Ni Knit Twist Bake. Terima kasih. Apa bake? Net Twist Bake. Apa? Net. Net Twist Bake lah. Okay. Kan? Boleh. Apa lah. Apa ini daripada kita? Alhamdulillah. Tak apalah. Boleh lah Ni kau kerja bawa beg ni. Jadi kau misalnya dia muncul lagi kan, tunjuk beg itu. Nanti dia lari. Confirm. Confirm. Macam betul ya. Terima kasih banyak-banyak Puaka. Sama-sama. Dan ni daripada The Malayan Council dan The Fortune Cookie. Terima kasih Hafiz. Terima kasih Abang Hafiz. 100
dolar. Wow. Terpaksa thank pecah-pecah you lah so sebab itu. much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Dan daripada Ascendor Autolution, daripada Bassett ni, antibacterial sterilizer into your core. Wow. Yeah. Antibacterial sterilizer. Kan? Macam tahulah dah masa. Kan? Mm-mm. Kita tahu, kita pun kat sini bukan sembarang. Kita tak Apa nak cakap? kenapa? Kita pun tahu. Dan ini Terima kasih pada ataupun ni satu Wow, lagi. wow, wow. Wow. Apa benda ni? Ha? Oh ni selimut Selimut. Selimut pula. Yang ini kau tak nak bawa yang bag tu, bawa ni, masukkan terowong. Besar-besar tak ni. Apa dia cakap? Apa dia cakap? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ambil kau macam ni. Tu lari. Okay. Siapa lari? 10-10 yang lari. Saya lari ke dia lari? Ya, 10-11. Okey. Ni daripada The Mac King. Masya-Allah. Design for Mac King. comfort, awak tahulah kan. Ya, Mac Kita King. tengok design macam mana pula kat dalam. Apa? Tada! Tadam! Alhamdulillah, thank you so much. Ya, The Mac King. boleh? Boleh, alhamdulillah. Okey. Yalah, kalau beri boleh je lah. Okey, boleh lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mac King Habis? Okey, Agak-agak lah. Boleh tak bawa? dia korang satu melimpah kat orang je. Okey, terima kasih Isa sekali lagi kerana sudi jadi guest kita. Dengan story awak dan kita ucapkan terima kasih jugalah kepada semua pekerja-pekerja macam Isa ni semua yang menjaga keselamatan kita, jaga equipment ke apa kat bawah tu. Yes. Malam danger juga, so called danger Yeah. jugalah. Jadi terima kasih lah banyak menjaga keselamatan semua penduduk Singapura. Cewa. InsyaAllah. Dan satu lagi terima kasih kepada anda yang sudi membeli merch kami. Dan saya ada okey, sekejap bagi anda yang nak beli merch, jangan lupa di puakasg.com, dan kalau ada saranan ke apa-apa, bolehlah email kami di puakasg@gmail.com, dan jangan lupa support kita punya video terbaru, iaitu konten terbaru iaitu game show kita terbitan Susu TVC yang diberi nama Bodoh ke Pandai. Nak masuk? Bolehlah panggil je. InsyaAllah. Kalau kena pada masa dia, insyaAllah. So ni saya terlupa nak bagi tahu, nak juga ucapkan terima kasih kepada semua peminat Puaka, tak kira di mana sahaja anda berada, dan di sini saya nak ingin ambil peluang untuk kita semua je lah, sebab bukan apa, saya share jugalah pada semua yang apa tahu Isa, kita ada peminat ni dia nak beli merch Puaka. Beli merch, lepas tu kita cakap tunggulah merch terlambat. So admin message lah pada semua yang merch akan terlambat, next week baru masuk sekian. Semua okey. Cuma satu message saya dapat ialah berbunyi begini. Terima kasih atas informasi yang diberi dengan dalam keadaan kesedihan. We will accept the merchandise on his behalf. Muhammad Azhar baru meninggal dunia. InsyaAllah we will continue to support Puaka. So di sini kita kat rumah ke sekarang ni, kalau boleh marilah kita sedekahkan Fatihah buat Muhammad Azhar bin Haji Ma'amin. Muhammad Azhar bin Haji Ma'amin. Boleh tak kita sedekahkan Fatihah sebelum kita tutup? Okey. Fatihah. Okay, thank you so much semua kerana sudi tonton Puaka, dan insyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Ingat, Puaka tak kenal usia. Bye-bye. Thank you Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hope you all dalam good condition, good situation. Alhamdulillah. Baik.
tengok daripada Isa Bora tadi tu, dia cerita memang banyak, saya rasa banyak kita sebagai Singaporeans ni yang kerja night shift. Sekarang apa nasihat daripada saya untuk orang-orang yang selalu kerja night shift? Yang pertama sekali, niat. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita keluar bekerja, tak kisah night shift ke tak night shift ke apa, niat sebagai suatu ibadah. Ketika kita kerja tu, niat ibadah dan juga cari nafkah untuk keluarga. Jadi ketika terjadi apa-apa di tempat kerja, ingat kita meninggal ke, kita kecelakaan ke apa, dalam keadaan ibadah. Okay? So tak payah risau, dan setiap langkah yang kita ambil, insya-Allah Allah akan berikan ganjarannya. Kemudian yang kedua, kalau nak keluar, jangan lupa untuk selalu baca ayat kursi. Kan ketika kita membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita. Kalau kita baca pada waktu pagi hari, Allah akan jaga kita dari pagi sampai ke petang. Bila kita baca pada waktu petang, Allah akan jaga kita daripada waktu malam, daripada petang tu sampai ke malam, sampai masuk ke pagi. Jadi di sini ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan lupa juga untuk baca 3 kul. Okay? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi ditiupkan dulu, baru dibacakan 3 kul, baru disapukan daripada ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu sebelum keluar rumah. Dan juga setiap pagi kalau boleh amalkan doa ini ataupun zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay? Kalau boleh baca setelah solat subuh. Baca 10 kali boleh, kalau nak baca 100 kali pun boleh. Di sini ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga orang tersebut juga. Okay? Itu selalu perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau ada any tangkal-tangkal ke ataupun apa benda-benda yang you rasa yang boleh jaga you, cincin ke apa, tak ada. Yang boleh jaga hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu ada wasilah-wasilah ataupun perantara-perantara cincin ke tangkal ke apa, tak perlu. Okay, straight pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, ketika balik tu selalu baca ayat kursi juga sebelum masuk rumah. Ketika kat dalam lift ke ataupun dalam perjalanan balik, dah start untuk baca ayat kursi already. Again. Okay. Kemudian ketika masuk rumah tu, ada orang sebelum masuk rumah biasa dia akan cuci kaki kat luar. Ataupun bila masuk rumah terus pergi toilet untuk cuci kaki. Apa dia manfaat dia cuci kaki tu? Sebetulnya kalau kita niatkan sebagai untuk kebersihan, biar kaki kita pijak tu tak kotor sebab kita dah kerja sini dan sana kan, itu dipersilakan. Tapi kalau kita rasa yang wajib kena cuci kaki, sebab apa? Bila kita cuci kaki, jin tak ikut ataupun makhluk-makhluk halus ni tak ikut. Tak, dia tak ada macam gitu. Kalau you nak pergi bilik air, kalau boleh mandi terus. Kalau tak ada, ambil wuduk dulu, baru masuk ke dalam bilik, kemudian you siap-siap, baru nak mandi. Okay? So saya rasa itu sahaja nasihat saya untuk hari ini. Apapun, jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.